akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. 我感谢上帝，感谢牧师已经请我在这边讲道，我们要开始听到，我们一起来祷告。 Ya, saya juga sertakan ada PowerPoint supaya kita bisa mengikutinya dengan 我也 baik. 是有讲章，让我们可以大家一起来学习。 Ya, saya mohon bisa dibantu oleh host ya, supaya kita bisa sama-sama mengikutinya. 我请就是主持人可以帮助我。 Ya. Saat ini seluruh belahan dunia kita tahu bahwa kita alami yang namanya ketakutan, kegelisahan, kegentaran akan COVID. 我们知道全世界现在正在面对恐惧，然后可怕、害怕，因为新冠病毒。 Ya, namun seperti Mazmur 34 ayat 5 katakan, 但是如同诗篇35章说， ya, bahwa aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. 我寻求耶和华，耶和华使我脱离一切恐惧、惧怕、战兢。 Jadi kalau kita bertanya apakah hanya kita yang merasakan ketakutan, 所以，如果我们问是不是只是我们自己来感受到这样的恐惧、这样的恐怕， ternyata di Alkitab dituliskan banyak tokoh-tokoh yang mengalami ketakutan dan kegelisahan. 事实上，在圣经里面，很多的人物也是感受到恐惧、惧怕。 Dan di Mazmur 34 ayat 5 ini, 而且在诗篇34第5章， waktu Daud menuliskannya, ia dalam keadaan takut. 当大卫把它写下来的时候，他正在恐惧当中。 Jadi ini sebelum dia menjadi raja dan dia mengalami yang namanya dikejar-kejar, ingin dibunuh, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, diperlakukan tidak manusiawi. 然后这个是因为当那时候大卫还没有成为君王，而且他是被人家追赶，而且又被人家杀害，而且他是活在惧怕当中。 Saya bacakan kembali Mazmur 34 ayat 5 dengan terjemahan bebas dari The Passion. Dengarkanlah kesaksian saya. Lanjut, Bu. Ya, saya menangis kepada Tuhan dalam kesusahan saya dan Dia menjawab saya. Dia membebaskan saya dari semua ketakutan saya. OK， dalam bahasa Mandarin ayat yang ke-6， 中文是第6节，我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。Amin. Ya, jadi ini maksudnya kalau di bahasa Inggris itu di ayat keempat, Indonesianya itu ayat kelima. Ini terjemahan bebasnya diambil dari terjemahan The Passion. Bahwa saya ingin menengah-tengahkan bahwa Daud juga alami ketakutan dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan dia. 所以我要强调的是，大卫也是感受到恐怕、惧怕，而且他把仰望托在神的手中，而且神让他脱离惧怕。 Ya, jadi apa itu intimidasi? 所以恐吓是什么？ Di slide kedua. 然后第2 Intimidasi, 章说， ya, 恐吓 menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan 按照字典的意义就是 tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu, atau gertakan atau ancaman. 是一个恐吓、威胁、威吓人，让他们来做一些事情。 Ya. Intimidasi ini bisa datang dari siapapun dan dalam bentuk apapun. 威吓、威胁是可以从某些人用各样的方法来的。 Bahkan disebut sebagai cawing, dan ini merupakan satu perilaku mengancam, menakut-nakuti, memaksa dengan kekuatan kepada seseorang atau kelompok. 就是威胁还是恐吓另外一个人或是另外一组人，用各样的方法，用很硬的方法。 Ya, dan di slide ketiga, ini satu kisah bahwa intimidasi atau teror iman juga dialami bangsa Israel
saat mendapat ancaman dari bangsa Filistin di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58 ceritanya. 如果我们看撒母耳记上17章第1到58节里面，以色列人军队也是感受到被威胁、被恐惧、被恐吓，就是在歌利亚这个故事。 Jadi perhatikan bahwa bangsa Israel begitu takut dan merasa terancam karena bangsa Filistin punya pahlawan yang sangat besar yang bernama Goliat. 你看，在这里，以色列人非常战战兢兢、可怕，因为就是非利士人有一个大将军，就是名叫歌利亚的。 Nah, mengapa mereka takut dengan Goliat? 为什么他怕这个歌利亚战士呢？ Di Alkitab dituliskan tinggi Goliat itu 6 hasta atau 3 meter. 在圣经里面记载，他的身高就有3米了， Jadi sangat tinggi sekali 对，非常高大。 dan baju perangnya itu beratnya 5.000 sikal tembaga atau 60 kg itu baju perangnya. 他的铠甲就是他的战衣就要60公斤了。 Jadi kita bisa bayangkan bobot berat badannya lebih daripada itu kalau dia memakai baju saja itu 60 kg gitu. 你可以想象看，一个人穿60公斤的军装有多大？ Dan bahkan tombaknya yang dia selalu bawa itu beratnya 600 sikal besi atau sekitar 7 kilo. 所以，而且里面写他的铁枪头也是有7公斤。 Dan masih banyak yang lain lagi yang disebutkan. 还有圣经里面记载了很多。 Nah, dia merasa bahwa dia begitu hebat dan dia terus intimidasi tentara Israel. 他感受到他自己是很多威风，而且他一直威胁威吓以色列军队。 Mari kita lihat satu kutipan dari Chuck Swindoll, seorang pakar Alkitab yang mengatakan demikian. Intimidasi, intimidasi adalah pertarungan utama dari setiap kami saat menghadapi raksasa. Lanjut Bu, saya nanti di page selanjutnya bahasa Indonesia Mandarin. Oke. Saat mereka mengintimidasi kita, lidah kita itu terikat, pikiran kita jadi bingung, dan kita jadi lupa bagaimana untuk berdoa. Kita fokus pada perlawanan, satu peluang untuk melawan kita aja. Jadi semuanya itu dibutakan. Kita lupa siapa yang kita wakili, dan kita berdiri di sana sambil lututnya ini goncang gitu ya. Kalau orang Manado bilang itu totofore, jadi bergerak ketakutan gitu ya. Gemeteran Bu. Ya, gemeteran. OK。 Yeah. 所以一个牧师叫 Charles Swindoll 说，当我们面对就是面对大巨人恐吓恐吓，就是最大的战争，我们最大的战争，他威胁了我们，绑住了我们的口舌，让我们的思想充满疑惑，充满忧虑，而且我们忘记了如何祷告，我们专注于一些只是攻击我们的。只是一些让我们的思想就是混乱的，我们忘记了我们到底是谁的代表人，而且我们的膝盖也是变成软弱，因为这些恐吓。Lanjut. Dan Daud pada saat itu diminta oleh ayahnya untuk datang membawakan makanan bagi kakak-kakaknya, dan dia ada di sana mendengar cemoohan dari raksasa yang bernama Goliat ini terhadap bangsa Israel, yaitu melawan nama Tuhan Allah. 所以大卫那时候，因为他父亲托他带一些食物给他的哥哥们，他就在那里听见这个歌利亚那个巨人就在骂阵以色列军队。 Dan di 1 Samuel 17 ayat 26 saya bacakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan semua dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 然后大卫就问那边的军队说：这个
歌利亚人是谁？为什么他能够这样骂阵我们永活的神的军队呢？ Nah, bagi Daud, mencemooh barisan tentara Allah sama dengan mencemooh Tuhan yang menciptakan keberadaan daripada setiap manusia. 对大卫来说，骂阵以色列永活的神的军队，是等于骂阵，就是神所创造一切美好的事情。 Nah, mari kita fokus kepada karakter daripada Daud. Kalau tadi kita melihat bagaimana perawakan daripada Goliat yang begitu besar, sementara Daud begitu kecil, itu perawakannya. Tapi karakternya, Daud itu fokus kepada Tuhan, andalkan Tuhan, rendah hati dan tulus, suka memuji Tuhan, dia lekas bertobat dan bukan pendendam. 所以刚刚我们是看歌利亚的身高身大，然后大卫格子小小的，但是我们要专注于他的品格。大卫的品格就是第一，他专注于神；第二，他依靠神，他谦卑和诚实，他喜欢赞美神，而且他很快的悔改，而且他不会隐藏任何仇恨。 Ya, jadi kita perlu perhatikan sungguh karena Goliat yang badannya besar ini, perawakannya besar, membuat dirinya itu karakternya sombong, merendahkan yang lain, dan mudah marah, perangainya pasti buruk juga. 所以，如果你看大卫把他比起歌利亚，歌利亚身高就是身材很壮、很大、很高，所以他也是变成骄傲，很喜欢轻看别人，而且觉得他的个性应该也是很粗暴、很不好，很喜欢骂人。 Ya, sehingga kita percaya bahwa dia memiliki karakter yang berlawanan dengan Daud. Dia fokus kepada diri sendiri dan dia andalkan diri dan kekuatannya serta dia sombong. 所以他的品格跟大卫的品格是相反的，因为他专注于他自己，而且他是依靠他自己的力量。 Nah, di dalam kehidupan kita, kita menghadapi yang namanya intimidasi adalah roh yang seperti apa? 在我们的生命里面，我们会经历到，而且感受到恐吓、恐吓，到底是怎么样的灵呢？ Karena ada 3 macam tipe intimidasi. 因为有3种恐吓。 Ya, yang pertama itu intimidasi emosi, 第 kedua 一是 kedua intimidasi dari otoritas dan intimidasi terhadap keahlian kita. 第一是情绪上的恐吓，第二是有权力，就是上司来的一些恐吓，然后第三就是有技巧上的一些恐吓。 Jadi kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 29, saya tidak akan membacakan semua, tapi ayat 28 intimidasi yang pertama secara emosi itu Daud terima, tapi bagaimana reaksinya gitu ya. Jadi Eliab ini kakak Daud marah terhadap sikap Daud yang berkata siapa orang ini. 所以如果我们看撒母耳记上17章26到30多节的时候，到第28节，你可以看在那里，大卫也是受到情绪上的恐吓。以利甲就是他的哥哥发怒说，向他说：“你到底是什么人？为什么你这样子要看战争？” Jadi perhatikan bahwa Eliab kakak Daud marah karena sikap Daud yang pemberani dan ia mengecilkan kekuatan Daud. 你看，以利甲就是大卫的哥哥，他就是威胁大卫，因为大卫是比较勇敢，而且他觉得大卫是什么都没有，什么能力都没有。 Jadi intimidasi emosi mungkin banyak yang kita pernah alami. Cenderung orang yang terintimidasi akan mengintimidasi orang lain. 就是情绪上的恐吓，大部分我们都已经就是曾经经历过，而且如果人家被恐吓威胁的话，他就是用威胁的方法，也是威胁别人。 Sekarang kita lihat yang kedua,
intimidasi yang datang dari pimpinan atau dari otoritas yang ada dalam kehidupan kita. Jadi tadi bagian jiwanya, lalu bagian luar saat ini, bagian luar dari kehidupan kita yang datang dari seorang pemimpin atau otoritas di atas kita. 第一是刚刚我们所讲的，就是我们里面的、我们的心情、我们的情绪上的。现在就是从外面来的一些恐吓、恐吓，就是从我们上面的权力上面就是有掌权的。Ya. Contohnya yang ditulis di 1 Samuel 17 ayat yang ke-33. 就是 Ketika 第 Daud 3节， ya ketemu dengan Raja Saul. 当大卫就是面对扫罗王， Saat itu Saul sebagai pemimpin dia meragukan kemampuan Daud dan ia mengatakan tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu. 就扫罗那时候就是轻看大卫，然后他说：“你呀、年纪轻轻，不可能就是会打败这个战士。” Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sering alami intimidasi dari mungkin pimpinan, orang yang lebih tua, dan orang sekeliling kita yang meragukan kemampuan kita? 我们也是该这样，也是应该有感受到，就是被一些就是比我们老的、年长的啊，或是我们的上司啊，然后这样恐吓、这样恐吓。 Tapi kalau kita melihat reaksi Daud dari dua intimidasi ini, intimidasi emosi dan intimidasi yang datang dari otoritas, dia tidak dituliskan tentang Daud, dia bereaksi dengan keras terhadap semuanya ini. 如果你看，就是第一，大卫怎么样在情绪上被恐吓；第二，在他的权力之上的人恐吓他，他的反应没有写说就是很反抗或是很硬。 Dan tidak membuat dia sampai berkelahi baik dengan kakaknya maupun juga memberontak terhadap Saul pimpinannya. 他也是没有就是跟他的哥哥吵起来，或是跟王就是说一些很硬的话。 Dan yang ketiga, intimidasi terhadap keahlian kita. Itu yang diterima oleh Daud datang dari Goliat. 然后技巧上的恐吓，大卫从歌利亚受到。 Jadi perhatikan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 你看，人是有灵、有魂、有身体。 Jadi kalau secara roh, kita banyak mengetahuinya, misalnya serangan-serangan dari roh-roh jahat dan sebagainya. Tetapi saat ini kita juga perlu mempelajari bahwa ternyata intimidasi juga terhadap jiwa tadi, terhadap emosi, perasaan. Di dalam jiwa itu ada kehendak, perasaan, dan juga keinginan dan pikiran. 所以你看，就是人有灵，灵里面也会受到任何的一些事情，是因为有魂。魂的部分就是我们的思想、我们的感受、我们的理解、我们的理想，然后这个就是可以被一些灵来利用。 Jadi roh dan jiwa dan tubuh itu bicara tentang yang tadi, secara emosi juga diserang, secara tubuh gitu keahlian kita maupun juga dari bagian luar kehidupan kita yang datang dari otoritas dan sekarang menyerang keahlian. 然后，所以可以看，就是说那个情绪上也可以受到一些的威胁，然后我们技巧上我们所能够做到的还是什么，也会被人家恐吓，而且也是在外面，就是身心灵都统受到影响。 Dan perhatikan di 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 44. 看撒母耳记上17章42到44节。 Goliat yang berbadan besar dan lengkap dengan perlengkapan senjata terus-menerus menghina bangsa Israel dan saat itu ia meremehkan Daud dan mengutuki Daud. 就是非利士人歌利亚，就是因为他的一些的优秀，藐视了大卫，而且轻看了大卫，而且骂正以色列军队。 Jadi perhatikan sekali lagi
bahwa intimidasi bukan hanya rasa takut, tapi juga merupakan satu roh ketakutan yang hanya bisa dikalahkan bukan dengan intelek, dengan mental dan kehendak gitu, tetapi dengan Roh Allah. 所以你可以看在这里，恐吓不单单只是从外面一些的威胁，但是这个是一种灵，而且这个灵是没有办法用我们的思想，用我们的就是说一些的正面看法还是什么来打败，这只能用神的灵来打败。 Dan bagaimana Daud mengatasi hal ini? Ia menghancurkannya dengan senjata, yaitu nama Tuhan, kuasa Tuhan, dan dengan roh Tuhan yang menyertai kehidupannya. 所以大卫怎么样来打败这个灵呢？就是他以神的名，以相信神、依靠神，而且他就是用神的话来打败这个。 Ya, perhatikan bagaimana Daud itu memahami otoritas Tuhan atas hidupnya. 你要知道大卫如何的知道神的权柄在他的身上。 Jadi dari sejak ia awal datang di medan pertempuran, ia sadar bahwa pernyataan yang disebut oleh Goliat ini itu menyakiti bukan hatinya, tapi menyakiti nama Tuhan. Dia sadar bahwa karena dia memahami otoritas Tuhan, nama Tuhan dan pribadi Tuhan. 所以你可以看，当初他到了战场上的时候，听到这个非利士人的骂阵，他就知道这个非利士人不单单只是骂阵威胁以色列的军队，但是也是正在就是骂阵神的名，耶和华万民之上，而且他觉得这个是已经不对了。 Sehingga perhatikan Daud di sini, di dalam slide ini, itu dikatakan bahwa Daud kalahkan Goliat itu dengan iman pada Allah yang hidup, supaya nama Tuhan Allah dipermuliakan. 你可以在这里看，大卫打败歌利亚是用就是有活的神的信心，而且他让神的名的荣耀。 Iya. Dan juga intimidasi, kita perlu sadari itu membutakan mata kita sehingga nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. 然后恐吓也是就是让我们的眼睛瞎了，对不起，那个有一些错字，以至于我们不能看见神的美善。 Ya, bagaimana kita bisa atasi raksasa intimidasi ini dengan iman atau ketakutan? 我们如何来面对这个恐吓的巨人呢？以信心或是以恐惧呢？ Ya, kita perlu belajar dari pribadi Daud. 我们要学习大卫的个性。 Di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. 撒母耳记上40到47节。 Ya, mari kita lihat di ayat yang 40. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 40节我要帮你读。 Dikatakan bahwa Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya, demikianlah ia dekati orang Filistin itu. 他手中拿着杖，又在溪中挑选了5个光滑的石头，放在袋里，就是牧人带的囊里，手中拿着摔石的机钎，就去迎接非利士人。 Iya, saya tuliskan itu sebagai satu tindakan penyerahan total dari hidupnya kepada Tuhan dengan apa yang ada di dalam dirinya. 那我可以看是一个完全交托给神，他所拥有的一切就是他相信，然后交托给神。 Di dalam ayat ini dituliskan ada tongkat, lalu batu dari dasar sungai karena dia pergi ke dasar sungai, dan ada 5 batu licin yang disebutkan di sana, ya. 然后在这里说他带着杖，而且
在溪中还选了5个光滑的石头。 Tongkat itu bicara tentang kuasa, gambarkan tentang kuasa. 然后 Daud datang, 杖 Daud 杖 datang 是 dengan keyakinan bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupannya yang pasti berikan kemenangan. 杖就是权柄、权力，而且他相信神必定会给他权柄，让他可以得胜。 Dan waktu di situ dituliskan secara spesifik dasar sungai, itu bicara tentang apa sih? Dia tinggalkan itu semua baju-baju yang harus dipakai. Baju seorang prajurit kan pakai baju jira, pakai perlengkapannya, pakai semuanya. Dia tinggalkan karena itu semua kedodoran buat dirinya. Itu sebabnya dia tinggalkan dan dia kembali kepada apa yang ada di dirinya dan dia pergi ke dasar sungai. 所以你可以在这里说是溪中，就是他下面选了5个石头，5个光滑石头，意思就是说他脱掉一些那个就是军服，他因为那些军服、军装、铠甲都是就是太松了，他没有办法就是行动，他就回到他自己原来他自己能够做的，能够就是相信他自己有神的同在。 Ini sebuah tindakan yang menggambarkan kerendahan hati. Untuk berhadapan dengan Goliat, ia harus turun ke dasar sungai untuk memilih batu-batu yang terbaik yang bisa digunakan sebagai simbol apa sih? Simbol bahwa ia mau tinggalkan semua dan dia menunjukkan kepada Tuhan, aku merendahkan diriku kepadamu karena dia berserah penuh pada Tuhan. 所以这个代表了什么呢？这个是代表了谦卑，他谦卑下来，他真的下到溪水中，然后挑了5个光滑石头，能够被神使用的。他正在说什么？他正在说主啊，我谦卑我自己，你使用我所能够做得到的，而且我相信你能够动工。 Ya, dan di situ juga ada gambaran tentang 5 batu licin yang dia ambil. 5 itu bicara tentang angka grace atau kasih karunia melalui pengorbanan yang Yesus lakukan bagi hidup kita secara pribadi. 所以在这边说得很清楚，只是5块的光滑石头。那5是什么？5是代表恩典，就是主耶稣基督在十字架上已经给了我们恩典，救赎了我们。 Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita menjadi satu proses di mana Tuhan meminta kita ketika kita izinkan Tuhan untuk diproses itu membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 这个是讲关于什么呢？讲关于就是说一切的过程、一切的经历、一切的磨练从神而来的，是让我们能够就是可以站立得稳在神的面前，然后神能够恢复我们、改变我们，借着他的恩典。 Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini itu mendatangkan kebaikan di akhir nanti kita akan melihatnya. 所以无论我们正在经历什么，将来最后我们会看到一切都是变为美好。 Karena perhatikan, sebelum ia datang, ia tinggalkan segala sesuatu yang di atas di ayat 39 yaitu dia tinggalkan menanggalkan semuanya itu dan dia datang kepada Tuhan dan dia percaya, aku diproses untuk mengosongkan semua. Aku izinkan engkau ya Tuhan, dan dia berserah kepada Tuhan untuk apa yang terjadi ke depan. 所以第39节说，他真的因为没有习惯穿一些扫罗给的铠甲什么的，然后他就放下了一切，他不用那些方法，然后他40节他就来到神的面前，然后谦卑自己说，我没有带什么，因为我只是相信耶和华必帮助我来做一些美好的事情，一切就是要交托给神。 Jadi intimidasi yang dia alami baik dari kakak, dari orang-orang sekeliling, dari atasannya itu mungkin merobek jiwanya dia, tapi dia izinkan itu bersama dengan Tuhan karena prosesnya itu akan membentuk kehidupannya menjadi lebih baik
dan saya percaya demikian juga dengan kita. 所以就是从他哥哥、从他的王、从他的周围的一些恐吓威胁，是伤了他的就是心，但是那些就变成了一个熬炼磨练，让他可以被神磨练变成更好，而且他相信神会带领他之后会变成更好的。 Jadi proses penderitaan yang kita alami saat ini itu membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. 所以现在我们所经历的一些磨练、熬炼，会带给我们更好的我们。 Saya akan sisipkan satu cerita bagaimana ketika pada saat ini kami melayani orang-orang yang sakit COVID, kami nggak bisa datang dan rumah sakit tidak izinkan. Apa yang kami lakukan adalah kami mendoakan lewat video call. 所以我要说一个故事，就是现在我们是正在服侍一些新冠病毒的生病患者，然后我们没有办法到医院，因为医院没有办法让我们探访他们，所以他们就用就是网络电话来跟他们沟通，跟他们探访。 Jadi ada pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja di rumah sakit, yang salah satunya adalah dokter, dua-duanya kena COVID, yang satu itu sampai masuk di ruang ICU, dan yang satu disebut sebagai boleh isolasi mandiri di rumah. 所以有一对夫妇，那个就是有一个是医生，两个就是在医院工作，然后一个就是患了就是新冠病毒蛮严重的，进到紧急房，然后另外一个就是可以在家里隔离。 Jadi waktu mereka kirimkan foto mereka dan anak-anak mereka yang masih kecil, rasanya hati saya teriris-iris gitu. 当他们就是把一些的照片，就是他们家，而且他们的孩子还小小的，然后我的心就非常伤痛。 Waktu saya hubungi yang papanya yang ada masuk di ICU, saya katakan saya akan berdoa dan saya berdoa, lalu dia bilang dia tidak bisa ikuti doa karena sedang pakai bantuan alat dan tidak mungkin bilang, dia cuma bisa katanya amin dan nggak bisa yang lain dan nggak selebihnya adalah manggut-manggut. 所以我跟他的就是这个先生通电话的时候，他没有办法跟着我一起祷告，他只能就是点点头，而且说阿们，因为他是用那个帮助他呼吸的一些机器。 Saya katakan tidak apa karena Tuhan melihat setiap bahasa tetesan air mata dan hati kita. 我说没有问题，因为神是看我们的心，看我们的眼泪。 Selesai mendoakan, itu dia cuma nulis dalam teks gitu dan bilang terima kasih dan minta terus didukung. Lalu setiap hari saya hanya kontak dia melalui teks isi firman Tuhan dan lagu-lagu pujian. 所以我祷告之后，他只是回我的一封就是简讯，说谢谢。所以我每天只是给他一些神的话，而且诗歌，就是写在他的手机，传给他的手机。 Kalau kepada istrinya, saya mengatakan yang sama juga, tapi istrinya bisa mengikuti doa-doa yang dinyatakan. Jadi kita deklarasi firman Tuhan dan menyatakannya. 但是如果对他的妻子、对他的太太，他还能够讲话，所以他可以跟着我一起祷告，可以一起宣告，可以一起来就是宣告神的话。 Jadi terkadang melihat seperti itu menyakitkan. Tetapi Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Selang seminggu kemudian, mereka menyatakan 2 hari kemudian yang satu keluar dari ICU, dari ruang yang lebih berat dan lepas peralatannya. Dan yang istrinya mengatakan puji Tuhan, terima kasih. Lalu seminggu kemudian mereka boleh berkumpul kembali, itu karena kemurahan Tuhan. 所以感谢主，2天之后，她丈夫可以离开紧急房，然后脱离了一切就是呼吸的一些设备，而且1个礼拜之后，他们可以夫妻就是在一起。这个就是因为神的恩典，因为神的怜悯。
Jadi proses yang mereka alami itu dipisahkan dari anak-anak itu pasti sakit. Dan satu dengan yang lain berpisah. Dan mereka mengizinkan itu dan berserah pada Tuhan. Dan mereka mengalami yang namanya kesehatan. Dan mereka dipulihkan dan akhirnya berkumpul kembali. Dan sekarang bisa melakukan aktivitas seperti biasa. 所以就是离开孩子啊，隔离、住院啊，分开是非常痛苦的事情。但是因为这个过程，他们现在被神磨练之后，可以在一起，感谢上帝。 Jadi apa yang saat ini kita alami, jangan marah pada Tuhan. Jangan marah pada Tuhan. Yes， 所以我们所经历到任何事情，现在所经历的任何事，千万不要怪神，不要骂神。 Bahkan ada satu keluarga yang kami layani juga, dua-duanya memang meninggal. Tapi yang luar biasa, anak-anaknya juga terkena. Yang luar biasa adalah anaknya dua-duanya menyatakan kesaksian bahwa Tante, pada awalnya kami rasa sakit sekali dan sempat berpikir di mana Tuhan. Tapi ketika kami mengizinkan proses menyakitkan ini dan kami datang pada Tuhan, kami melihat sesuatu yang kami nggak pernah alami sebelumnya. Dulu kami mungkin terlalu mengandalkan orang tua. Sekarang kami sadar bahwa kami harusnya mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Dan mereka bisa mengalami yang namanya kelegaan karena mengetahui bahwa papa mamanya ada di tempat yang terbaik. Karena selama ini ternyata papa mamanya punya satu penyakit yang anak-anak pun nggak tahu gitu. Karena mereka biasa dimanjakan, tapi akhirnya mereka mengalami yang namanya didewasakan oleh Tuhan. 所以还有另外就是一个家庭，我所服侍的，他父母亲也是过世，因为就是新冠病毒，但是他孩子们可以很就是当初很伤心，因为他们是被宠坏，而且受到很大的就是影响，然后他们觉得要怪神，但是之后他们能够理解，因为他们才知道他父母亲没有告诉他们，父母亲有一些的疾病，然后但是现在父母亲已经脱离了世界，去更好的地方，就是去天父那里，然后他们就觉得很感谢上帝，因为上帝的照顾，让他们也是可以学习到，不是依靠父母，但是依靠上帝。Amin. Dan ya kembali ke yang slide yang kedua dari terakhir itu. Yang kedua adalah apa yang kita dapat pelajari dari Daud. Daud itu mengandalkan Tuhan. Di ayat 45-nya kita bisa temukan bagaimana di situ dikatakan di ayat 45. 你可以看继续下去45节，大卫是依靠神。 bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 第45节，你来攻击我是靠着刀枪和盾牌，我来攻击你是靠着大军之耶和华的名，是你所怒骂带领以色列军队的神。 Bagaimana dia bisa mengalami ini semua? Berserah total, satu penyerahan diri kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Dan ayat 46-47 itu dia percaya betul kepada Tuhan, sehingga dia mengatakan ayat-ayat setelah 45 tadi, dikatakan, hari ini juga Tuhan serahkan engkau. Di situ dikatakan, diserahkan engkau dalam tanganku, dan aku kalahkan engkau, memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu pada mayat dan mayat tentara orang Filistin pada burung di udara, pada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 所以你可以看他如何的交托给神，他如何的依靠神，而且在46、47节，他真的相信神，相信到什么地步？相信到他能够说，今日耶和华必将你交在我手里，必杀你，我会砍你的头，将你跟
菲利士军队的石首给空中的鸟、地上的野兽吃，而且因为这个战争的胜败是在乎耶和华，他必将你交在我的手里。所以你可以看在这里，大卫是完全就相信神，而且完全知道神在他身上应该要做的是什么。 Jadi di sini jelas sekali bahwa berserah kepada Tuhan secara total, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ini bicara tentang sebuah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Artinya Daud bergaul karib dengan Tuhan, ia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. 所以你可以看在这里，交托神、依靠神、完全相信神，是因为他跟神有亲密的关系。所以大卫知道神的个性、神的本质，所以他可以真正的相信神。 Ia bisa mematahkan intimidasi dari Goliat, intimidasi dari kakaknya, intimidasi dari Raja Saul dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. 所以他能够打败一些恐吓的灵，就是从他的哥哥，从他的王，从歌利亚，因为神的帮助。 Intimidasi juga hari-hari ini kita alami dalam kehidupan kita menghadapi COVID yang mengakibatkan mungkin usaha kita, keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita, semua akan alami yang namanya terganggu. 所以恐吓威胁也是就是我们感受到，尤其是在这些日子，因为新冠病毒影响了我们的生意，影响了我们的家庭，影响了可能我们的健康，影响了一切，让我们真的有在惧怕里面。 Tapi melalui pelajaran dari Daud ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mematahkan semua intimidasi karena kita sadar kita adalah milik Tuhan. Kita semua milik Tuhan. 所以我们今天学习大卫的身上，怎么样来打败这个恐吓的灵啊？让我们知道我们可以依靠神，我们可以交托给神，我们可以相信的神，神来在我们身上所做的一切，让我们知道我们可以度过这一切。 Karena itu jangan sampai intimidasi yang menghasilkan yang namanya kecemasan, ketakutan yang ditimbulkan dalam hidup kita atau dari orang sekeliling dan bahkan keadaan sekeliling kita melupakan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. 所以我们不要因为这些环境啊、一些人啊威胁我们，使我们忘记了有神与我们同在。 Nah, Yakobus 4 ayat 7 itu mengatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 雅各书4章第7节说：“故此你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。” Dan sebagai ayat penutup ini, saya ingin mengingatkan bahwa caranya adalah kita perlu bergaul karib, tunduk kepada Tuhan itu membangun satu persekutuan, bergaul karib, mengenal siapa Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengetahui bahwa kita adalah milik Tuhan, itu adalah satu kekuatan yang luar biasa untuk bisa melawan iblis. 所以我要就是强调在这里，我们要顺服神，顺服神就是谦卑自己，然后抵挡魔鬼，相信神与我们同在，有跟神亲密的关系，知道神的一些作为，让我们可以就是打败一切的恐惧。 Dan melawan setiap yang namanya intimidasi yang menyerang kehidupan kita baik atas roh, tubuh, jiwa, pikiran, emosi dan sebagainya. 而且打败一切威胁我们的身心灵、我们的思想、我们的情绪，任何的恐吓、恐吓。 Ayat ini menuliskan itu akan lari atau intimidasi itu akan kalah karena kita bersama dengan Tuhan siapakah lawan kita. 所以这个经文说，魔鬼或是恐吓、恐吓，必定离开我们逃跑，因为我们就是与神亲密，而且我们相信，我们知道我们的神是谁。 Saya berikan satu kesaksian lagi. 我给你一个见证。 Bahwa hari-hari ini ada beberapa pengusaha itu mengalami kesulitan. Jadi ada orang-orang yang kami layani
itu mengalami kesulitan dalam usaha, dan yang paling sulit buat mereka itu ternyata ketika mereka punya banyak karyawan, mungkin ada ribuan, mungkin ratusan gitu ya, dan salah satunya adalah orang yang kami layani itu punya banyak sekali karyawan, ketika mendengar bahwa teman-temannya itu mengatakan, cepat, ini kita nggak ada pemasukan, kan 5 bulan itu ya. Baru mulainya kan baru di Juli pertengahan Agustus, Juli akhir ke Agustus. Jadi sebelumnya kan total mati. Jadi nggak ada masukan. Teman-teman usahanya sudah bilang, saya sudah PHK banyak, tapi ada satu orang yang bergaul karib sama Tuhan, kita kenal dan terus layani, dan dia bilang gini, rasanya sakit harus bersama dengan karyawan yang dari membangun usaha dari nol sampai akhirnya luar biasa, sakit untuk bisa harus PHK. Jadi dia lakukan namanya Zoom meeting, dan dia berikan satu. Yang pertama adalah belum ada uang masuk. Yang pertama dia bilang, apa yang harus saya lakukan ya Bu? Lalu kita bicara-bicara dan dia bilang, akhirnya ya saya putuskan. Saya bilang doa, minta hikmat, dan minta kepada Tuhan, hatinya Tuhan, dan minta tuntunannya. Akhirnya dia putuskan dalam Zoom meeting, yang pertama adalah orang banyak melakukan PHK, yang kedua adalah orang banyak melakukan pemotongan gaji, kita belum ada masukan dan cenderung malah menurun dan bisa menuju kebangkrutan. Yang kedua adalah yang dia tawarkan, dipotong 50%, dan yang gajinya manajer itu 70% dipotong, katanya lebih banyak lah, 60%, 40%, akhirnya dia putuskan begitu. Lalu Bu, dia biarkan mereka Bu udah terlalu berdiskusi. panjang Bu. Oh, Saya oke. makan dulu ya。 Ya, baik. Ya, sorry. OK， 那因为有一个生意人，我所服侍的，他的朋友，因为他5个月都没有任何的收入，然后往下降，下降到就是他真的很伤心，因为他知道那些工人呢，3千个，就是已经跟着他从开始创业的时候到现在，他就开始做个就是会议。他问我应该要如何，然后我说我可以先祷告，然后问神求神给他一些的智慧来怎么样来办理，然后他就开始了做会议，跟他的一些的工人说要就是减他们的薪资一半，砍一半，然后经理以上70%。lanjut Bu. Ya. Dan waktu mereka berdiskusi, yang ketiga dia tiba-tiba mendapatkan rema, karena kita berdoa sebelumnya dan mendapatkan rema, dan dia katakan begini, ini belum titik, ini masih koma. Saya tawarkan yang ketiga adalah, bagaimana jika tidak dilakukan itu, tapi bagaimana jika kita melakukan sesuatu supaya ada usaha untuk dengan cara yang ajaib. Yang pertama adalah, yang bagian A adalah berdoa masing-masing, mencari hadirat Tuhan, yang kepada Kristen diserukan untuk berdoa, kepada yang lain yang berbeda juga mencari katanya pribadi Tuhan. Lalu yang kedua adalah, mari lakukan ekstra kegiatan, extra mile, menawarkan apa yang ada ini untuk dipasarkan. Yang mendapatkan ini akan mendapatkan bonus, bahkan dia katakan itu dia bilang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau biasa 13 kali ya gaji, ini bisa lebih besar daripada itu. 所以就是那个是第一个方法，第二个方法，然后第三个方法，他请他每一个工人一起来祷告，寻求无论什么宗教，就是寻求神，然后来做一些就是可以把它卖出去的，就开始做卖出去的，让这些可以把一些销售出去的可以拿到一些的奖金，那奖金可以超过他13次的1年的工资。 Dan yang terjadi adalah perubahan yang besar. Yang pertama itu menakutkan karena mereka harus menerima PHK. Yang kedua adalah pemotongan di mana mereka harus menghadapinya dan pasti mengalami kekurangan. Tapi yang ketiga membuat mereka itu Zoom meetingnya menjadi hidup, dan mereka bilang, Pak, kami akan pilih yang ketiga, kami akan berusaha dan mari kita sama-sama lakukan. Ini bisa dilakukan. Dan setelah selesai Zoom meeting, mereka bekerja dengan giat, dan sampai hari ini
itu pemasukannya dari mulai Maret ke April itu turun, itu tiba-tiba Mei masuk terus naik sampai sekarang, itu naik dan omsetnya bahkan katanya 4 kali lipat. Saya bilang, wow.哇，所以就是因为第一个选择就是要开除一些人，第二个选择要减掉一些的薪资，第三个选择就是可以把它卖出去，任何可以做的就是可以把一些的销售出去，就马上销售出去。然后工人说我要选择第三个我们一起做，第三个可以做。所以在3月、4月的时候，收入真的下降，但是5月份以上，他们开始做的很用功，可以就是销售的很用功，直到他的收入超过4倍。Di mana rahasianya? Yang 那秘 pertama, 诀在哪里呢？第一， karena bergaul karib dengan Tuhan. 因为他有跟神亲密的关系。 Biarlah sebagai orang yang memiliki usaha, kita harus bergantung kepada Yes. Tuhan. 如果我们是生意人，我们做生意人，让我们可以依靠神，依赖神。 Dan kita serahkan semua masalah yang ada kepada Tuhan. 而且我们把一切的问题交托给神， Dengan menghadapi bersama dengan Tuhan. 跟神一起来面对这些事情。 Dan akibatnya adalah hal-hal yang besar yang akan terjadi karena hati Tuhan, ketika kita serahkan masalah kepada Tuhan, hati Tuhan pun diberikan kepada kita. Kita gunakan hati Tuhan, pikiran Tuhan, hikmat Tuhan. 所以，当我们跟神在一起来面对这些事情，我们交托给神，神的心、神的智慧、神的意思会给我们，让我们可以度过。 Sehingga akibatnya seluruh kehidupan daripada karyawan dan bahkan keluarganya juga mengalami perubahan yang luar biasa. 所以，以至于他整个工厂的工人，而且工人的家庭也是被改变。 Yang terakhir, sebelum saya tutup, ada satu ibu yang meminta doa juga dan berkata rasanya sulit karena suaminya itu adalah selain IO adalah motivator dan dia adalah punya usaha batik dan sebagainya. Dan dia katakan ini semua tidak ada masukan dan dia juga punya hotel, karyawan harus dibayar. Apa yang harus saya kerjakan? Saya bilang mungkin klise, tapi mari kita berdoa. Nggak ada cara lain, mari kita datang sama Tuhan, biar lutut ini kita gunakan untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan, nanti pasti Tuhan akan berikan arahannya. 然后有一个就是姊妹来到我面前，她说她是就是活动主持人的一个就是就是团体的领队，然后她也是有就是做batik的，也是生意人，也是有一些的饭店的生意。 然后这些都没有收入，但是他要付工人的钱，付工人的薪资。然后我跟他说：“来，我们一起祷告，让我们用我们的膝盖来寻求耶和华的意思。” Yang terjadi secara singkat adalah hotel tidak memiliki pemasukan, usaha batiknya tidak bisa berjalan, semua produksi yang harus diekspor itu tidak bisa dikirimkan. Karyawan harus dibayar dan pengusaha biasanya punya hutang gitu ya, dapat pinjaman dari bank dan itu harus dibayar dan masukan dari sisi suami tidak ada sebagai motivator, sebagai entertainment juga tidak ada. Dan apa yang terjadi ketika setelah berdoa terjadi sesuatu yang dahsyat. 所以他因为就是饭店都没有任何的收入，然后他batik的工人也没有任何的收入，要出国的一些货也没有办法出国，他要付的一些银行的债也是还要继续付，所以他真的没有办法。但是他祷告之后很棒。 Mereka berpuasa, mereka berdoa selama 2 minggu sampai 1 bulan. Dan titik terang mulai terjadi sebelum mencapai akhir bulan itu, ada masukan dari sisi suami pertama yang mengatakan, kami akan kirim dulu bayaran buat Bapak, nanti kapan Bapak bisa rekam,
bisa lewat online untuk kirimkan rekamannya, dan menurut dia ini mustahil, nggak pernah terjadi seorang public speaker itu menerima bayaran di depan. Dia punya kontrak itu 2 tahun, itu diterima di depan, dia belum melakukannya dan dikatakan kapan aja Bapak bisa, itu Bapak bisa kirimkan nanti aja pas Bapak ada waktu. Itu Wow. rasanya tidak mungkin. Yeah，你就是他们夫妻2个人禁食祷告2个礼拜到1个月，还没有1个月就是完毕之后，完毕之前，突然间有人跟她丈夫说，因为她丈夫是一个讲员，就是激动讲员，然后公开的讲员者这样，然后她说，先生，我们先付给你钱，你什么时候把它录下来，你什么时候把它就是交给我们都可以。对他们来说，这个是很大的一个就是一个奇迹，因为这是不可能的事情，人家先付钱，他先生都还没有做任何事，lanjut。Ya, lalu setelah itu dia terima, dia bersyukur dan dia tidak gunakan itu langsung uangnya, tapi dia kan punya yang namanya harus bayar kepada bank, tapi dia bawa dalam doa bersama suami dan mereka putuskan karena harusnya karyawan itu di PHK. Tapi hati mereka kembali lagi, Tuhan masakah saya harus PHK? Tuhan kasih kami hatimu, bagaimana caranya menyelamatkan mereka, karena kasihan keluarganya, nggak mungkin mereka bisa cari lagi pekerjaan, dari mana mereka bisa hidup, karena mereka sudah lama bersama kami. Lalu mereka putuskan setelah berdoa, uang ini dipakai untuk menyelamatkan karyawan-karyawan yang ada semuanya. Dan mereka lalu bilang, lalu dari mana yang lain? Bagaimana dengan bank? Sehari kemudian, mereka terima telepon dari bank dan mengatakan, tidak perlu Ibu bayar dulu, bahkan kami akan tambahkan lagi. Kami percaya bahwa Ibu mengalami sesuatu dan entah bagaimana pimpinan itu menyetujui dan melakukan lagi pencairan lebih besar dan itu menjadi sesuatu yang dahsyat buat hidup mereka. 所以，当他们收了那笔钱的时候，他们就觉得应该要吩咐银行啊，还是要帮助工人，因为工人如果没有收入，然后也是没有办法，因为那些人也是很可怜。然后他们就祷告，因为他们也不想就是开除一些的工人，而且他们祷告之后，他们就决定把那笔钱全部都是为了就是付工人的薪资，然后。隔天有银行打电话给他们说，你先不需要付那些就是那些债，而且银行还有会支暖一些的金钱给你，会下了一些的金钱给你，让你可以继续下去。这个是很大很大的奇迹。Jadi dengan itu mereka bukan pakai untuk diri mereka memikirkan kesejahteraan karyawan, mereka mengutamakan kepentingan yang lain, dan mereka tahu ini kemarin kan ada hari raya, mereka harus bayarkan itu semua, dan mereka bilang, lalu buat kami, buat kebutuhan anaknya, apa yang kami harus lakukan Tuhan. Dan mereka ikuti persis panduan yang Tuhan berikan melalui doa-doa, mereka berseru kepada Tuhan dan berpuasa, dan yang ajaib adalah tiba-tiba yang selama ini tertahan untuk batiknya ekspor itu bisa ada buyer yang membeli dan apa yang sudah diproduksi itu laku dan dia bisa tutup sekarang cicilan kepada bank dan itu dia bilang gak ada yang mungkin bisa lakukan itu kalau bukan karena Tuhan dan dia katakan mari bergaul dengan Tuhan dalam masa seperti ini hanya dengan bergaul dengan Tuhan akan alami yang namanya kemenangan. Amin. 所以当他就是把一些私人的需要把它放在一边，而且看他工人他周围的需要，然后支出在那边，只是付出在那里。他因为认识上帝，与神有亲密的关系，他就得到了奇迹。他的孩子的需要还是什么的，他问神应该要怎么办，因为这些钱全部都已经就是支持了工人什么的，而且那时候因为上个月有一些应该要付的，全部他已经付清了，然后他
就祷告神，求问神，然后神就为他开了另外一条路。以前他已经蹲下来的货，他的batik没有办法出口的，突然间有一些要跟他买，而且全部把它买掉，而且他可以把钱全部收回来，而且一切的账，银行的债，他可以还清，这是很大的奇迹，很大的恩典。他说，只是要与神沟通，相信神，然后得到从神而来的一切，与神在一起才能够做到的。lanjut Bu. Ya, jadi terakhir di slide terakhir dikatakan bahwa bersama Yesus kita dapat kalahkan roh intimidasi. Maksudnya adalah kita perlu memahami bahwa Yesus punya otoritas. Kenali Yesus, lawan intimidasi dengan menghadapi setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan menolong. 阿明，然后在最后这里说，与主耶稣在一起，我们能够打败一切恐吓的灵。与耶稣在一起，就是我们要知道耶稣的权柄，我们要认识耶稣，我们要跟他有亲密的关系，跟他沟通，因为这样子我们才能够脱离一切的恐吓恐吓。Amin. Dan saya juga mendorong setiap pribadi kita masing-masing supaya setiap kita boleh datang kepada Tuhan pada saat ini. Saya ingin berdoa supaya kita terus membangun hubungan seperti belajar dari pribadi Daud yang membangun hubungannya dengan Tuhan, mengenal siapa jati dirinya, mengenal siapa Tuhan, dan ia terus mau untuk dibentuk berserah kepada Tuhan, maka kemenangan itu terjadi karena raksasa intimidasi, roh-roh intimidasi atas tubuh jiwa roh kita ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. 所以我们要就是推动每一个弟兄姊妹跟神有亲密的关系，跟神建立关系，让你可以认识神的权柄，认识神，真正知道神能够在你身上所做的一切，能够依靠他，信赖他，就是交托给他，相信他的话，让一切就是攻击你的恐吓恐吓，你可以跟神一起来打败打垮你的生命被改变被转变。 Ya, ada satu pujian Edwardson, mungkin nanti kapan itu bisa dinyanyikan, yang berjudul Tuhan Tidak Pernah Gagal, yang refnya itu berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. 我们要像大卫一样学习大卫的个性，怎么样来打败一切的恐吓的灵，一切威胁他的灵，而且我们也是要学习像就是Edward 郑的一首歌说，你从来不会失败的，你从来不会失败，在神从来不会失败他的一切的计划里。lanjut Bu. Ya, kita berdoa saat ini. 我们一起来祷告。 Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. 天父上帝，我们来到你面前， Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengerti dan mengenal hati kami masing-masing. 因为我们知道你就是了解我们的心情，你知道我们的心的神。 Kami belajar dari pribadi Daud 我们已经学习大卫的 yang penuh dengan kelemahan, yang penuh 有 dengan 很 kelemahan 多 dan 软弱， kekurangan, 有很多软弱，有很多缺点， namun ia selalu mengandalkan kuasa Tuhan. 但是他仍然依靠神的大能力， Karena ia bergaul dengan Tuhan, mengenal siapa Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. 因为他与神有亲密的关系，与你有很深的沟通，而且他认识你。 Sebagai milik Tuhan, ia sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan dia.
成为属于神的人，他知道神与他同在。 Sehingga kemanapun ia pergi, ia sanggup mengatasi semua orang bersama dengan Tuhan, menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. 所以无论大卫到哪里去，他可以跟神在一起，可以面对任何事情与神在一起。 Dan ia mau melakukan segala sesuatu ketika Tuhan memerintahkannya untuk mengalahkan semua intimidasi yang terjadi dalam kehidupannya dengan cara Tuhan. 所以当神跟他讲话的时候，他就顺从，他就跟从，因为用神的方法来打败一切的恐吓，一切的威胁。 Kami juga belajar Tuhan bahwa kami sanggup mengalahkan roh intimidasi ketika kami mengenal jati diri kami dengan bergaul dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. 所以我们也知道，我们能够打败一切威胁我们的灵，一些恐吓我们的灵，就是以我们跟你有建立关系，而且跟你有亲密的关系，知道你知道我们知道你是谁。 Sehingga semua serangan-serangan roh intimidasi atas hidup kami itu dikalahkan dan itu pasti akan dipatahkan dengan kuasa Tuhan. 以至于一切控告我们的一切威胁我们的，就是以你的灵被打败。 Hari ini kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami masalah dengan keuangan dan kesehatan. 主啊，今天我们祷告，为一些在疾病上有问题，或是在生意上、金钱上有问题的弟兄姊妹。 Kami mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan kami kepada Tuhan yang mampu untuk melakukan terobosan-terobosan bagi hidup kami. 我们来到神的面前，谦卑下来，因为我们相信你能够做到大突破在我们身上。 Karena kami mengenal siapa Tuhan dalam hidup kami dan 因为我们 mengenal 认识， janji-janjimu bagi kami. 我们认识我们的神是谁，而且我们知道你的应许，我们认识你的应许。 Dan kami mau gunakan deklarasi firman yang hidup untuk menyatakan kemenangan di atas persoalan yang ada. 而且我们要宣告你的话，宣告你有活的话语，让我们可以突破一切，就是一些的问题，而且我们可以得胜。 Dan kami menerima dengan iman segala jawaban bagi permasalahan hidup kami. 而且我们要用信心来接受一切，就是属于我们的问题的答案。 Bagi masalah keuangan, 在经济上 ada terobosan yang akan terjadi 有 seperti 突破， kesaksian yang kami dengarkan pada saat ini. 有突破能够发生，如同我们现在所听见的一些的见证。 Karena kami mau membangun hubungan kami bersama dengan Tuhan, memiliki hati Tuhan dan pikiran Tuhan untuk memecahkan masalah sehingga terjadi kemenangan. 因为我们有跟你亲密的关系，我们有神的想法，我们有神的心，让我们可以面对所有的问题，因为与你在一起。 Dan untuk masalah sakit penyakit, kami percaya Engkau adalah Tuhan penyembuh atas hidup kami. 关于一切的疾病，我们相信你就是我们的医治者。 Dan bahkan seperti Sadam Mesa Abednego mengatakan, jika harus kami masuk ke dalam dapur api, kami tetap juga mengatakan Engkau adalah Tuhan yang baik atas kehidupan kami. 就是如同萨德拉、米萨、亚比尼格所说的，虽然在火炉中，我们也是相信你就是我们的神。 Karena pada akhirnya Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada setiap kami sehingga terjadi yang namanya perubahan. 因为最后你就会给我们胜利，你让我们得胜，使到我们的状况、我们的情况被改变。 Dan kami memberkati setiap orang yang sudah hadir bersama dengan kami di ibadah ini untuk menerima kemenangan dan janji Kristus dimeteraikan dalam nama Yesus. 而且我们一切在这里跟着一起聚会的主啊，我们领受你的应许，领受你的得胜，我们把它全部印证，奉主耶稣基督的名。
Dan kami memberkati Pastor Yesaya dan bersama keluarga dan seluruh pengurus yang ada. 我们也是祝福罗牧师跟其他一切的同工，跟每个家庭，他们每个家庭人 Dan 们， semua jemaat di ibadah Mandarin ini 而且祝福每个华语堂的会友， untuk naik level, mengalami kemenangan, mematahkan semua intimidasi daripada roh-roh si jahat iblis ini dengan kuasa Yesus. 可以升级，而且打败所有恐吓恐吓的灵，以耶稣的灵，耶稣的名。 Dan kami memperkatakan shalom Tuhan turun atas setiap pribadi kami. 而且我们宣告神的平安降下来，在我们每一个人身上。 Dan hadirat Tuhan yang kuat saat ini turun menguasai seluruh kehidupan keberadaan kami dari ujung kepala hingga kaki kami. 而且神的灵大大的浇灌在我们身上，从我们的头到我们的脚底。 Kuasa yang mendatangkan perubahan di atas kehidupan, pikiran, dan juga tubuh kami. 就是你的能力来改变我们的身心灵， Untuk kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami ada. 我们能够成为光，成为盐，无论我们到哪里去， Dan nama Tuhan dipermuliakan. 你的名得荣耀。 Kami alaskan doa dan ucapan syukur kami ini dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Amin.